Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar bagi tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah yang berada dalam program Majlis Ayah pada hari ini, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Pada hari ini kita bertemu kesekian kalinya untuk sama-sama kita mendalami isi intipati daripada Al-Quran. Kita ingin melihat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah menghidupi tugas amanah sebagai seorang ayah yang sebenarnya adalah satu amanah yang berat. Amanah menjadi manusia ini sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Ahzab adalah amat berat, enggan dipikul oleh langit, bumi dan gunung, tetapi bagi manusia ini sanggup. Maka kita kena berjaga-jaga agar kita jauh daripada menjadi orang yang zalim, menjadi ayah yang jahil dalam menguruskan keluarga kita. Maka program ini dicetuskan atas inspirasi daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kamu daripada bahan bakaran api neraka. Inilah yang berulang sepanjang program ini dan kita mensasarkan, kita mengharapkan tuan-tuan dapat mengambil manfaat bersama dengan qari, bersama dengan tokoh ulama dan tokoh pakar, pesan pakar yang dibawakan sebagai bingkisan untuk ayah-ayah yang mendengar bersama pada program ini. Dan tiga sudut yang kita ambil daripada surah At-Tahrim sebentar tadi ialah kita ingin membina syurga di rumah. Itu adalah bahagian yang pertama. Yang kedua ialah kita ingin bina rumah di syurga, di mana perlunya perjuangan ini, membina keluarga ini, nafasnya panjang sampai ke syurga. Dan yang ketiganya ialah bagaimana perjuangan ini kita manfaatkan, kita bina semangat ini pada setiap hari, pada setiap saat-saat ketika dengan panduan wahyu nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama kita pada hari ini ialah Ustaz Syekh Abdul Karim Omar yang akan bersama kita. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Ustaz. Sihat ya? Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Alhamdulillah kita bertemu kali ini dalam tajuk kita sabar bina keluarga Ustaz ya. Ini satu tajuk yang besar. Sebenarnya setiap hari bila kita melihat kepada cahaya daripada Al-Quran ini Ustaz ya, memang dia mencerahkan ya dalam kegelapan-kegelapan yang ada, dalam segala ketidakpastian, tetapi kita perlu teruskan hidup. Betul. Ya. Dan pengalaman Ustaz mungkin di luar negara, di dalam negara membina keluarga ini memang mencabar Ustaz ya. Betul. Yang itu yang kalau nanti boleh kita nanti Ustaz berkongsi ya pengalaman juga ya, agar boleh dimanfaatkan bersama dalam program kita pada hari ini. Namun kita mulakan dahulu mengambil ibrah daripada Ummul Quran dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Omar. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan surah Al-Fatihah sebentar tadi bersama dengan Syekh Abdul Karim Omar. Dan Ustaz, biasanya Ustaz ada membawakan lagu daripada Syekh Imam di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Sebentar tadi bacaan daripada mana Ustaz?
Bacaan ni versi Syekh Mishari daripada negara Kuwait. daripada Kuwait. Ya, jadi lebih menenangkan jiwa Menenangkan, kita, Dan insya-Allah. Syekh Musyari ni dia pernah tak jadi imam di Masjid Nabawi ke ataupun sekali-sekala? Tak pernah ya. Tapi cuma Syekh memang officialnya memang di luar negara dan Di luar jemputan banyak baca Al-Quran di Indonesia, Malaysia pun ada, dan seluruh dunia lah Syekh Mishari. Ustaz dulu pernah ada peluang menjadi imam di mana-mana di Mekah, Madinah? Pernah jadi imam jadi imam tarawih ketika usia 14 tahun. Oh, subhanallah. Masa tu kecil lagi, alhamdulillah pengalaman jadi imam bersama dengan kalangan orang Arab. Jadi kita orang Melayu mengimamkan orang Arab. Satu kebiasaan, satu luar biasa lah. Jadi itu pengalaman yang saya hadapi. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. 14 tahun sudah memimpin imam di sana. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah satu anugerah daripada Allah, Ustaz, ya. Peluang untuk, kerana bila kita bercakap tentang menjadi imam ini, itu adalah doa yang kita baca dalam surah Al-Furqan pun. Allah nyatakan, Allahumma ataupun Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu, imam itu pemimpin di luar solat, tetapi juga difahami imam di dalam solat bagi orang bertakwa, Ustaz, ya. Sebagai satu doa, dan saya yakin ini adalah berkat doa ibu ayah Ustaz, betul, ya. Dan sangat betul. Amat betul, Ustaz, ya. Itu sebenarnya bagi ayah-ayah, ibu-ibu yang mengikuti program ini, sebenarnya doa ini adalah satu perkara yang amat berharga, dan doa ini istilah lain dia juga dikaitkan dengan salat. Itu adalah salah satu perkara yang penting kita pegang, apatah lagi kita nak berbincang pada hari ini daripada surah Taha ayat 131 hingga 135, di mana kita akan melihat bagaimana nasihat daripada Allah SWT. Surah Taha ini surah yang panjang, dan inilah surah yang didengar oleh Saidina Umar sebelum masuk Islam, Ustaz, ya. Dengar surah ini, beberapa ayat di awalnya, lembut hatinya, memeluk Islam. Jadi untuk mencari kebahagiaan, ada dalam surah ini bahawa Al-Quran ini bukan diturunkan untuk menyusahkan, tetapi menjadi tazkirah. Menjadi tazkirah untuk orang-orang yang mencari bahagia dengan menyerah kepada Allah SWT. Maka mari kita tengok sama-sama, dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Omar, ayat 131 hingga 135 pada halaman yang ke-321. Dipersilakan, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Begitulah bacaan daripada surah Taha, surah yang ke-20 ayat 131 hingga 135. Allah mengingatkan kepada kita pada ayat 131, dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan azwaja daripada mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Perkataan Zahrah itu Ustaz ya, amat menarik. Allah beri perumpamaan dunia ini, kehidupan yang diberikan kepada orang-orang yang tak semestinya menyerah kepada Allah, seperti bunga ya Ustaz ya. Jadi di situ bunga ini lambang kepada cantik ya, tetapi cantiknya bukan sampai 50 hari Ustaz ya. Dia cantik, wangi ke, tetapi hanya sementara. Lepas tu satu kelopak habis. Lepas tu habis. Ustaz ya. Dan inilah perumpamaan yang Allah beritahu kepada ayah-ayah yang ingin mencari bahagia di dalam kehidupan. Satunya, jangan difokuskan mata kita memerhati kepada di Facebook orang ada post macam-macam Ustaz ya. Kita membandingkan dengan orang lain. Kalau bab akhirat seperti mana yang Ustaz kongsi sebelum ini ya, bab akhirat kita bandingkan, kita nak menuju lebih, okey. Qurannya, orang tu bersedekahnya, ya, itu dibenarkan dalam hadis Nabi. Tetapi bab-bab kalau katakan tengok rumahnya, kita nak jadi rumah dia, ataupun tengok kepada kereta nak jadi macam kereta dia. Yang ini yang Allah ingatkan, kalaulah itu menjadi amalan, maka ia menjadi satu fitnah. Satu fitnah yang menyebabkan kita akan tidak bahagia. Kerana apa? Kerana bila selalu fokus kepada benda yang Allah tidak izinkan ataupun tidak cadangkan, kesannya kita tidak akan mencapai ketenangan Ustaz ya. Tetapi macam Ustaz pengalaman, bila apa motivasi Ustaz masa kecil-kecil dahulu, bila sampai tahap ini Ustaz boleh mengimamkan pada umur 14 tahun. Apa sebenarnya yang Ustaz fokus daripada kecil? Kalau Ustaz boleh kongsi. Sebenarnya Alhamdulillah sokongan daripada seorang ayah dan ibu. Walaupun saya seorang diri di Makkahul Mukarramah, yang lain semua lahir di tanah air, jadi saya seorang yang lahir dekat Mekah. Ketika itu semangat saya sangat dapat daripada sahabat-sahabat dan sebenarnya di alam sekitar kita, maknanya jiran-jiran tetangga kita, daripada abang-abang yang baik. Jadi saya selalu follow abang-abang yang sering ke Masjidil Haram. Saya sering ke Masjidil Haram walaupun rumah saya dekat dengan Masjidil Haram dalam 700 meter Ustaz. Jadi ramai berkalangan orang Melayu yang tinggal di Makkahul Mukarramah untuk mempelajari ilmu kitab daripada guru-guru daripada Nusantara yang bertalaqi di tiang Masjidil Haram. Sering saya ikut ayah saya di situ. Saya dapat daripada sokongan ayah tu berminat untuk nak ke masjid peringkat awal. Lepas tu berminat nak dengar imam-imam. Lepas tu minat nak dengar alunan azan dan sebagainya. Di situ saya dah terdidik dalam suasana. So di sini suasana anak-anak kita tu penting dalam hidup mereka. Pilihlah ayah, pilihlah ibu suasana anak-anak kita tu di masjid, di surau, di majlis ilmu. Nanti kesannya bila besar kita tengok dia akan jadi seorang ustaz, seorang anak yang soleh, seorang imam ataupun muazzin dan sebagainya, ataupun guru, apa sahaja. Infak dia nanti ataupun feedback dia nanti akan kita tengok kesan dia pada masa akan datang Ustaz. Oh, Masya Allah. Maksudnya situasi penting Ustaz ya. Situasi yang memberi kesan pada Ustaz dan akhirnya anak itu diri Ustaz sendiri fokus minat pada Al-Quran. Betul. Kalau katakan Ustaz diletakkan dalam situasi yang orang mungkin bercakap tentang nak perkara-perkara yang laun, yang lawa, sia-sia, mungkin dia memberi kesan besar Ustaz ya. Dan ini perkara penting sebagaimana dalam ayat 131 sebentar tadi, jaga mata, jaga fokus agar tidak menuju kepada bunga kehidupan. Pasal bunga itu nampak cantik tapi tidak kekal. Allah cakap wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Itulah yang lebih kekal. Bila dapat kurnia rezeki, salah satu rezeki besar Ustaz ya, rezeki
belajar Al-Quran Ya. dan dapat memimpin Quran ini pada bukan sekadar orang Malaysia Ustaz ya. Sekarang Ustaz ada kongsi hari itu bukan sekadar mengajar pada waktu PKP ini di Malaysia, Ya. tapi masuk ke rumah-rumah di mana Ustaz? Ya, melalui Instagram, melalui live kita mengaji. Ini alhamdulillah daripada Bogor, daripada South Africa dan Afrika. semua negara yang follow saya ini dapat membaca Al-Quran dalam masa yang sama. Tengok begitu punya indahnya dakwah dan Al-Quran ini kesannya Kesannya itu. sehingga kita boleh masuk pintu ke pintu, rumah ke rumah, walaupun tidak dibenarkan dengan keadaan sekarang ini, tapi Betul. itu dakwah kita kepada pecinta Al-Quran. Ya, dan itulah rezeki besar Ustaz ya. Rezeki Ya. besar daripada Allah, dan Allah menyatakan pada ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salah. Inilah yang Ustaz kongsi ayah bawa ke Masjidil Haram tadi itu Ya, betul. Perintahkan ahli keluargamu untuk solat dan wastabir. Bukan sekadar wasbir tapi wastabir di situ Ustaz ya. Ya. Maksudnya ini sabar yang ekstra, yang Betul. betul-betul kuat. Pasal kalau kejut anak sekali, dua kali, jaga setahun anak mungkinlah mudah. Ya. Tetapi bila anak itu dia dah ada kawan, dia dah ada minat sesuatu, tapi Ya. masih lagi ayah tidak istilahnya swastakan. Ya, Kadang-kadang betul. ada juga ayah swastakan pada ustaz. Bila balik rumah ayah tak jaga anak untuk kejut solat. Ya. Ini khawatir nanti kalau kita bercakap Allah menyambung la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah mengingatkan juga di dalam surah Az-Zariyat, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan sebagai hamba beribadah pada Allah. Selepas itu Allah membawakan tentang rezeki sekali lagi Ustaz ya. Ya, betul. Pasal bila bercakap tentang anak-anak belajar, biasa je orang cakap nanti belajar nak jadi apa. Ya, betul. Kan, dan bila bercakap jadi apa tu orang nak jadi kaya, lepas tu nanti senang cari rezeki. Ya. Jadi Satu masa lagi, Ustaz dulu macam mana tu? ramai juga ada yang tanya, kalau belajar Al-Quran tahfiz ni nak makan apa? Makan apa? Ramai kalangan kita, ramailah maksudnya nak makan apa tu terpulang pada maksud yang orang yang cakap tu. Tapi kadang-kadang ialah bagi kita ni orang kata nak makan apa kalau belajar agama, belajar Al-Quran dan sebagainya, hafizul Quran nak makan apa. Rupanya sekarang Ustaz, saya pergi mana-mana, bila pergi majlis mana-mana, orang tua rumah tanya nak makan apa. Nasi Arab ada, nasi embang ada, semua menu untuk Ustaz. Ustaz nak makan apa? Nak makan Mulia apa? tak? Mulia. Subhanallah. Jadi Subhanallah. dulu kita kata nak makan apa, maknanya kemungkinan lapar, mati kerana kelaparan, kerana mengaji agama atau belajar Al-Quran sebagainya. Tidak sama sekali. Bahkan Allah Ta'ala akan angkat derajat kita, yarfa'u bihi aqwam wa yadha'u bihi aqwam. Ini dengan martabat orang yang bersama dengan Al-Quran. Bersama dengan Al-Quran. Ya. Itulah yang awal surah Taha ini, bagi ayah-ayah yang membaca, ada kesempatan nanti buka daripada awal surah Taha ini, Allah menyatakan bahawa Quran ini diturunkan bukan untuk menyusahkan, malah menjadi tazkirah Ustaz ya. Dua. Tazkirah ni peringatan satu, tapi kalau nak pergi stadium ke apa ke ada tazkirah juga ya. Ya. Tiket yang penting untuk kehidupan kita di sini, apatah lagi kita bercakap kehidupan nanti di sana. Itu sebabnya bercakap tentang Quran dan salat ini perlukan kesabaran, bukannya tiba-tiba ustaz boleh terus jadi Betul, begini ustaz ya. betul, Ustaz. Satu pengalaman yang mungkin mencabar, tetapi ustaz memang ingat dan bersyukur pada Allah. Kalau ustaz boleh kongsikan satu. Satu pengalaman ialah saya semangat daripada kecil lagi memang nak ke masjid selalu. Sebab apa? Sebab kita dekat dengan Masjidil Haram. Satu pengalaman saya, tapi bila balik Malaysia, saya lihat pada anak-anak kita, kalau ibu bapa tak membawa, tak kejutkan anak, kesian masa sekarang ni. Tapi kalau akhlaknya tak bagus masa depan, jangan salahkan anak kita. Kerana kita kemungkinan kesian nak ajak dia ke masjid, solat subuh di awal pagi, lepas tu pergi sekolah. Jadi kita kalau boleh kita ajakkan anak kita terus solat di awal waktu, atau bangun di awal pagi untuk solat subuh di awal waktu. Maknanya sukar kemungkinan nak bentukkan mereka, tapi kesannya insya-Allah bila dah besar dia senang.
Jadi dia orang pula yang kejut kita. Ya. Dia orang pula yang ajak kita pergi ke masjid. Ya. Dulu kita ajak, kadang-kadang ini iman ya Ustaz ya. Iman. Maknanya kadang-kadang ibu bapa ni hari ni rajin, besok malas. Tapi kalau kita ajar anak kita, nanti anak pula yang ajak kita. Betul. So ini satu cabaran bagi kita lah, nak didik dia bagi dia pandai tu, rajin ke masjid. InsyaAllah suatu hari nanti kita pula yang dikejutkan, bukan kita kejutkan. Ya. Subhanallah. Itulah sebenarnya perjuangan wastabir 'alaiha sebentar tadi, bersabar ke atasnya untuk kita menyeru ahli keluarga kita solat ya Ustaz ya. Pasal banyak-banyak perkara untuk belajar, untuk bekerja, tetapi Allah memberi fokus kepada solat kerana inilah tiang agama. Kalau solat ini selesai Ustaz ya, dia memberi kesan kepada kerja, kepada belajar, kepada segala-galanya. Betul. Ya, tapi kalau solat ini tidak selesai, mungkin bekerja tetapi nanti khawatir bila dia dah ada peluang, dia bos tak nampak, dia betul. rasa bahawa Tuhan diskaun lah hari ni, Hilang habis keikhlasan, pertimbangan, habis keikhlasan Ustaz Ya, ya. betul. Jadi inilah rahsia sabar apa yang perlu diuruskan oleh seorang ayah untuk saya, untuk tuan-tuan yang berada di depan kaca TV. InsyaAllah selepas ini kita ingin mendengar pesan ulama bagaimana lebih lagi apakah sabar yang perlu kita hadam di dalam panduan Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi, bagaimana perjuangan Nabi bersabar tetapi berbaloi kerana apa? Kerana perjuangan ini adalah perjuangan untuk masuk syurga sekeluarga. Jadi kita kembali semula selepas ini, kita berehat sebentar. Majlis Ayah, Ayah Pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kembali kita dalam majlis ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ayah-ayah yang setia bersama pada hari ini, bagi ibu-ibu yang menemankan ayah serta adik-adik, anak-anak yang bersama ingin memahami betapa mencabarnya menjadi seorang ayah agar adik-adik lebih memahami, dan inilah persediaan jangka masa panjang kita bercakap tentang perjuangan masuk syurga sekeluarga. Alhamdulillah, kita dalam tajuk pada hari ini sabar bina keluarga, kita mengkaji sedikit secara ringkas sebentar tadi surah yang ke-20 surah Taha ayat 131 hingga 135, dan kita bertuah pada hari ini kita didatangi oleh Habib Najmuddin Uthman Al-Hairid, pendakwah bebas, untuk kita mendengar pesan ulama, untuk kita mendengar pesan mutiara yang indah yang perlu kita ambil sebagai tazkirah, sebagai panduan hidup kita sampai ke syurga. Jadi Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, amat gembira saya ya dapat betul. bertemu dengan Habib hari ini, dan kita dalam tajuk sabar bina keluarga ya, bercakap tentang sabar bina keluarga ini dalam surah Taha sebentar tadi. Sudah pun Allah beritahu secara ringkas, kita tadabbur sedikit, iaitu kena jaga pandangan kita dan juga solat. Ya Habib, jadi kalau katakan Habib boleh mencerahkan lagi, sebenarnya dalam Quran banyak ayat-ayat panduan dalam Quran dan juga dalam sunnah Nabi tentang apakah yang dimaksudkan sabar dan bagaimana sabar ini sebenarnya memang membina keluarga, insya-Allah ganjarannya bighairi hisab di syurga. Silakan. Masya-Allah. Jazakumullah khair, masya-Allah, kepada Ustaz Azrul. Mudah-mudahan kita bermanfaat dalam pertemuan ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ketika kita sebutkan tentang sifat sabar, ini adalah merupakan sifat yang dikagumi oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga disebutkan ajaban li amri mu'min. Sangat luar biasa kagum dengan orang beriman ni dengan dua sifat, iaitu apabila mendapat nikmat dia bersyukur, apabila diuji dia bersabar. Jadi kesabaran ini sebenarnya sangat luas maknanya dan bukan hanya tertakluk kepada sekadar musibah. Ada orang nisbahkan sabar itu ketika ditimpa musibah, sedangkan kesabaran itu diperlukan dalam setiap hal dan keadaan. Di dalam taat kepada Allah perlukan kesabaran.
tak akan boleh seorang itu nak buat taat, nak buat kebaikan kalau tak ada kesabaran. Kerana ketaatan kepada Allah ini adalah merupakan ujian yang berat kepada nafsu. Sebab nafsu ni, dia sangat kalau boleh tak nak buat yang tu. Dia suka yang sebaliknya. Dia suka yang seronok-seronok ni. Yang solat ni, yang puasa ni, yang kita kata baca Quran ni, Allah, dia rasa macam berat betul. So perlu ada kesabaran untuk taat. Begitulah perlu ada kesabaran untuk tinggal maksiat. Sebab maksiat ni menggiurkan, mengasyikkan, menarik minat betul kepada nafsu kita ni. Kalau tanpa ada kesabaran, kita tak boleh untuk menjauhkan diri daripada maksiat. Begitulah juga kesabaran menghadapi ujian-ujian kehidupan. Jadi kalau kita sebut tentang kesabaran membina kepada keluarga, khususnya ayah yang kalau dia nak supaya anak dia ni menjadi anak yang baik dan juga, maka kuncinya sabar. Sebab memang jelas kalau disebutkan oleh Allah bahawa anak itu tergolong daripada ujian. Jadi ujian itu tidak boleh ditangani kecuali dengan kesabaran. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja hartamu dan juga anakmu itu adalah ujian. Jadi nak berjaya dalam ujian tu mesti dengan kesabaran. Jadi dalam ayat yang kita bahaskan tadi, ya Masya Allah, saya pun dapat faedah daripada firman Allah tadi. Ustaz pun telah bahaskan tentang dua perkara yang kita sentuh juga dalam ayat tadi, harta dan anak. So ini ujian berat. Dan Allah dahulukan harta sebab ujian harta ni sebenarnya lebih berat. Dan kadang-kadang dengan sebab ujian harta ni, anak kita pun akan hanyut sama. Macam tadilah Ustaz cakap tadi, dalam Al-Quran Allah kata bahkan apa yang dilihat itu mempengaruhi kehidupan dan jiwa kepada anak-anak kita. Sebab tu di antaranya Nabi kita SAW, bahkan ni Nabi secara tak langsung didik sahabat. Nabi ni kata sahabat kalau jalan, dan bahkan ini juga disebutkan ketika Nabi berjalan menuju haji, kalau Nabi lihat sesuatu yang mengkagumkan, mungkin kata-kata hebat, kan, pemandangan hebat, kehidupan kampung ni dan sebagainya, Nabi ada satu kalimat Nabi akan sebut. Nabi mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat. Maknanya Nabi terus pujuk, seolah-olah kita kata pujuk diri kita. Sebab macam mana pun kita manusia mudah tertarik kepada sesuatu yang indah, yang hebat, apalagi tentang perkara duniawi yang terbentang depan kita ni. So kalaulah ayah ni, dia kalimat tu dia ucap bersama dengan anak dia tanya, ayah ni baca apa tu? Kita kata, kita pun terjemahkan, ni Rasulullah sebut tak ada kehidupan yang lebih baik berbanding kehidupan akhirat. So anak ni sejak kecil terdidik dengan memahami bahawa akhirat itu adalah nombor satu, yang utama. Sebab itu yang disebutkan dalam Al-Quran, bal tu'thinunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tiap-tiap malam insya-Allah kalau yang jadi imam dia baca dalam surat dalam apa, solat witir dia. Kan? Kalau tidak pun yang menjadi makmum pun mendengar. Mereka ini terkesan betul mendahulukan kehidupan dunia, sedangkan yang lebih utama adalah kehidupan akhirat yang dianya adalah lebih baik dan yang kekal. So ini yang cabaran nak didik kepada anak ni. Jadi kita sebab tu kalau kita tengok kehidupan Nabi SAW, dia didik keluarga dia, dan tak ada keluarga yang lebih bahagia berbanding keluarga Nabi SAW. Itu kita kena akui betul. Tapi kebahagiaan itu terletak di mana dalam kehidupan keluarga kita Nabi Muhammad SAW? Adakah dengan material? Kalau sahabat kata mereka tahu di rumah Nabi ni yang mungkin ada itu adalah air, sama ada makanan belum pasti ada. Bayangkan sampai begitu sederhananya kehidupan Nabi. Adakah Nabi kita miskin? Tidak. Nabi kita mampu untuk lebih kaya daripada siapa pun, kerana Nabi ada bahagian ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk Rasulullah, baik itu dalam harta rampasan perang bahagiannya, dan kepembendaraan negara ada hak untuk baginda Rasulullah dan keluarganya. Tapi Nabi tak pernah menjadikan itu adalah keutamaan, bahkan Nabi akan menginfakkannya. Nak ajarkan kepada keluarga bahawa kebahagiaan itu bukan berpaksikan kepada material. Tidak. Dan inilah cabaran zaman ini, kerana kadang-kadang keluarga itu kasihnya dibina dengan material. Tak ada material, hilang kasih sayang.
Yang ini cabaran yang kita ada, dan cabaran lebih besar lagi dengan dunia yang terbuka ni. Kita boleh banding, kita boleh lihat macam Ustaz cakap tadi lah. Hari ini orang minta maaf menayangkan kehidupan kemewahan itu ada di depan mata sehingga memikat hati-hati manusia. Mungkin itu sebagai promosi, mungkin itu sebagai satu perniagaan, tapi kesannya cabaran kepada keluarga yang kadang-kadang ayah pun sederhana kehidupannya, tapi anaknya sudah mula tertarik dengan kehidupan dunia ini. Cabaran. So kesan dia, Allah SWT atur ayat ni baik. Ketika mana kalau kita dapat jaga pandangan dari dunia, maka setelah itu insya-Allah kita mudah untuk kita ni nak suruh solat. So kalau kita ni akan sibuk dengan dunia, berat sebenarnya kalau kita nak suruh anak kita solat. Kita sendiri pun berat nak solat kalau kita ada cabaran duniawi ni. Betul. Sebab tu setelah daripada ayat tu, iaitu jaga pandangan, jangan sampai terpikat, wa'mur ahlaka bis-salah, maka perintahkan anak kamu solat. Jadi nak perintahkan anak solat ni, kalau dalam hadis Nabi kata, ajarkan anak kamu solat itu umur 7 tahun lagi. Kemudian kalau dia tak nak solat pada umur 10 tahun, kamu rotan dia. Tapi ditakdib dengan mendidik, bukan mencederakan teruk dan sebagainya, tapi didikan. Yalah, kalau ayah tak pernah usik anak dia, tapi sekali dia akan kekesan besar. Tapi kalau dari kecil asyik pukul je, lepas tu pukul macam mana pun dah jadi lali. Sebab itulah hatta minta maaf dalam syariat Islam ni boleh pukul isteri yang sampai satu tahap. Tapi pukul mendidik kerana sebelum tu kasih sayang, tapi salah dia dah mula sampai ke tahapnya, dia akan terkesan sangat. Tapi kalau dah selalu pukul, itu dah memang tak ada kesan lah. Walhasil maknanya nak cerita kata sabar ini, ya Ustaz, kita bukan hanya sabar maksudnya sabar untuk menyuruh, tetapi kita juga sabar untuk melarang. Ini kadang-kadang orang ingat sabar itu hanya ketika mana nak ajar, kita sabar. Tapi sebenarnya Nabi SAW juga ada marahnya, ada tegasnya. Dan untuk tegas dan marah juga perlu kesabaran. Sebab tu yang tadi macam Syekh Qari kita sebut, kalau orang tak bangunkan anak. Kenapa? Sebab dia tak sabar. Dia kena sabar sebab dia tahu anak kesian. Dia kesiankan anak dia, tapi kerana dia sabar supaya anak dia bangun juga. Dan ini perlukan kesabaran. Macam tadilah kita hukum anak. Kita yang sebenarnya rasa sedih. Ayah ni sayang, dia rasa lebih teruk daripada orang yang dihukum. Sebab dia sayang anak. Tapi kerana dia perlu sabar. Betul. Dan inilah kembali kepada firman Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Semata-mata nak selamatkan dari neraka, maka ayah ni ada kalanya terpaksa melarang, menghalang, menghukum. Dan ini pun perlu kekuatan kesabaran itu. Yang ini, kunci kesabaran ini terletak di situ. Oleh kerana itu Nabi SAW apabila turun ayat ni pun, Nabi sampai mengetuk pintu rumah Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah untuk ajak solat. Seperti mana kita maklum, Sayyidina Ali bukan orang biasa. Dia adalah, Masya Allah, sahabat, menantu dan ahli ibadah. Sayyidina Fatimah juga terkenal dengan ahli ibadah. Tapi kerana Allah perintah, Nabi sahut, Nabi buat. Begitu para sahabat, Sayyidina Umar Khattab, setiap kali bangun di waktu malam, dia akan bangunkan kepada anaknya. Cabaran di 10 Ramadan terakhir ni, kalau kita lihat Nabi SAW, salah satu daripada amalan Nabi di 10 yang terakhir, bukan hanya Nabi akan jauhkan diri dari isterinya, maksudnya jauhkan tempat tidurnya. Bukan saja Nabi akan hidupkan malamnya, satu lagi, yang ini mungkin kita kurang amal, ya masya-Allah, kita cuba jauhkan, kita nak tumbuh ibadah, mungkin kita hidupkan malam. Tapi wa aikadha ahlahu, membangunkan ahli keluarga, yang ini cabaran. Sanggup tak ayah kamu nak bangunkan anak-anak? Okeylah, anak saya tak ada bersama dengan saya, PKP tak boleh nak tu. Kita ada teknologi, ada telefon. Sanggup tak ayah pukul 2-3 pagi ni, terkejut anak dia telefon. Anak kata, ayah kenapa telefon ni? Ayah nak ajak kamu untuk ibadah, bangunlah. Malam ini malam 10 terakhir, malam anugerah, mungkin berlaku Lailatul Qadar. Jom kita bangun ibadah. Ada tak ayah yang sanggup untuk bersabar, untuk melaksanakan daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW ini dengan dengan matlamat,
untuk menyelamatkan anak kita dari neraka dan bersama masuk ke dalam syurga seperti tema kita ni. Ya, betul Ustaz. Ya. Masya Allah, itu adalah satu penjelasan yang amat penting bagi saya, bagi ayah-ayah yang sedang menonton sekarang ini tentang peranan satu tadi, jangannya memandang kepada dunia itu sebagai fokus, kerana itu penting bagi menyiapkan bila kita menyeru kepada solat pun kena sabar juga Ustaz ya. Maksudnya sabar mengejut sampai anak tu bangun, apatah lagi pada 10 hari terakhir Ramadan ini yang kita doakan kita menjadi sebahagian daripada apa yang dimaksudkan oleh Ustaz sebentar tadi, mengikut sunnah Nabi sebagai satu uswatun hasanah, sebagai contoh teladan kita sebagai ayah yang ingin memimpin, dan juga kita nak ke syurga bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, inilah daripada surah Taha yang kita dapat simpulkan bahawa sebenarnya untuk bina rumah ini, ya, bina syurga di rumah, ada sesuatu yang perlu kita buat. Mari kita senaraikan resolusi sebagai kesimpulan kita, ya, bagaimana bina syurga di rumah kita. Kita kena committed, bersabar betul-betul membina, mengajak, menyeru ahli keluarga untuk solat. Itu perkara yang penting. Dan yang keduanya, untuk bina rumah di syurga, kita jika tidak utamakan dunia, kita ajak anak ahli keluarga jangan utamakan dunia, maka insya-Allah akhirat akan menjadi milik orang yang sabar melaksanakan ibadah. Kerana apa? Dunia tidak menjadi keutamaan. Dan yang ketiganya, apa yang perlu dibuat? Didik diri agar lihat dunia adalah bunga yang tidak kekal, bukannya bunga plastik. Tak ada orang suka bunga plastik Ustaz ya. Bunga plastik nampak kekal, tetapi rupanya bunga itu tidaklah asli dan tidak ada apa nilai sekalipun. Allah maksudkan tadi zahratul hayatid dunia itu bunga betul, pun sifatnya itu akan hancur walaupun cantik di awalnya, tetapi kalau kita dapat mencari rezeki daripada Allah, dapat ganjaran daripada Allah dengan sabar, maka inilah ganjaran yang paling indah untuk kita berjuang bersama. Sebabnya kita ingin berdoa, kita ingin selalu mohon pada Allah SWT, Allah kurniakan kita kesabaran, Allah kurniakan kita bersama salat pada setiap masa. Saya mohon kepada Habib untuk memimpin bacaan doa agar ayah-ayah, ibu-ibu, jom kita berjuang, berdoa betul-betul, Allah mudahkan urusan kita insya-Allah. Silakan Habib. Insya-Allah, jazakumullah khair. Mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada dalam Ramadan dibukakan pintu langit oleh Allah, seperti mana dikatakan futihat abwabus sama'. Mudah-mudahan insya-Allah doa-doa kita yang kita panjatkan ini dikabulkan oleh Allah, khususnya insya-Allah ayah-ayah yang berusaha ini dapat untuk bersama mengaminkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, di dalam bulan Ramadan yang mulia lagi suci ini ya Allah, dengan rasa rendah diri kami yang kerdil dan yang hina ini ya Allah, memohon doa dengan penuh pengharapan kepadamu ya Allah. Semoga Engkau ya Allah sudi untuk mendengar permintaan kami, kerana sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha mendengar. Ya Fattah, ya Alim, ya Allah, didiklah kami, pandulah kami ya Allah, untuk kami ini mendapatkan jalan bagaimana menjadi seorang ayah yang berjaya mendidik kepada anak. Tanpa panduan daripadamu ya Allah, pasti kami teraba-raba mencari kebenaran, akan menuju matlamat untuk bersama menuju ke syurgamu. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkat bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jadikanlah anak-anak kami saleh dan salihah, anak-anak yang bukan hanya berbakti kepada kami di dunia, bahkan anak-anak yang insya-Allah akan membimbing, mengajak bersama-sama kami masuk ke dalam syurgamu. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kurniakanlah kesabaran kepada kami ya Allah di dalam mendidik kepada anak-anak kami, dan jadikanlah kami bersabar untuk mentaati perintahmu agar menjadi cerminan kepada anak-anak kami
dengan keadaan dan perbuatan kami ya Rabbal Alamin. Kurniakanlah pasangan-pasangan kami yang sama mendorong kepada kami mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang diberkati dalam Ramadan ini ya Allah. Kami berada di depan pintu mengetuk merayu ya Allah. Bukalah pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Bukalah pintu maghfirah untuk kami ya Allah. Bukalah pintu kurnia untuk kami ya Allah. Ya Allah, kalaulah sekiranya Kau hanya menerima doa-doa orang yang taat kepadamu ya Allah, bagaimana nasib kami orang-orang yang banyak maksiat kepadamu ya Allah? Kalau Kau hanya menerima doa orang-orang yang tunduk patuh kepadamu ya Allah, bagaimana nasib kami orang yang selalu lalai kepadamu ya Allah? Engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Maka ya Allah, kami yang banyak dosa, yang banyak kesilapan ini ya Allah, memohon kepadamu sebagaimana Kau menganjurkan kami untuk berdoa dan Kau berjanji untuk mengkabulkannya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang besar jasanya dalam kehidupan kami, anak-anak kami, keluarga kami ya Allah, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikanlah kami ahli dan layak mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Jadikanlah kami dapat untuk menghidupkan malam dan kami berada di dalam Lailatul Qadar ya Allah. Dan jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik, yang melayakkan kami untuk kami dapat masuk melalui pintu Ar-Rayyan, masuk ke dalam syurga-Mu, dan akhirnya dapat bergembira, menikmati akan nikmat-nikmat yang Kau hidangkan kepada orang-orang yang Kau kurniakan rahmat, dan dapat akhirnya untuk dapat bertemu denganmu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Innahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Habib Najmuddin Osman Al-Kharit, pendakwah bebas, berkongsi pesan ulama pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di depan kaca TV. Moga-moga dengan kita melihat kepada kalam ilahi sebentar tadi, kita merasai kemanisan iman, kita sentiasa bersabar membina keluarga kita dengan sabar sehingga Allah memberi ganjaran bighairi hisab, tanpa hisab, apabila kita sentiasa berpegang kepada kalam ini. Tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, kita ingin berkongsi kemanisan ini bersama lebih ramai lagi, dan saya ingin berkongsi tentang inisiatif wakaf untuk ummah sebagai satu usaha kita menyebarkan mushaf Al-Quran dengan terjemahan pelbagai versi untuk dimanfaatkan oleh college community, oleh pusat-pusat komuniti di bomba, balai polis, di sekolah dan pelbagai lokasi agar lebih ramai lagi yang dapat mengambil manfaat. Siapakah yang mewakafkannya? Daripada tuan-tuan, ummah kepada ummah. Inilah usaha, kalau katakan zaman Nabi berusaha bersungguh, kita sama-sama berusaha untuk menyebarkan manfaat Al-Quran ini. Moga-moga Allah terima sebagai kesungguhan daripada ayah-ayah, ibu-ibu yang bersama dalam program pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu siaran ulangan pada jam 10.30 di Astro Oasis dan 4.30 pagi di TV Al-Hijrah. Dan insyaAllah kita bertemu pada tajuk kita seterusnya untuk terus kita melengkapkan diri sebagai ayah, sebagai pemimpin keluarga dengan panduan Al-Quran dalam program Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.